Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Malaysia, keluarga besar, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap kali kalau saya bersiaran pasti akan saya ingatkan kepada anda. Syukur kita untuk awal pagi ni dua kali, untuk dua perkara. Nombor satu, bukan sahaja dikurniakan rezeki yang berupa nikmat makanan, akan tetapi adanya platform tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru di meja akademik kami ini untuk kita sama-sama mencari makanan rohani kita. Dan insya-Allah seperti biasa, pada pagi ini kita akan teruskan dengan tajuk perbincangan kita iaitu tafsir dan juga taranum. Dan seperti mana yang semua sedia maklum, seringkali saya ingatkan lebih cantik, lebih molek seandainya setiap satu isi rumah kita ada sediakan satu kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, penonton yang berada di luar sana, sebelum kita mulakan sesi kita, jom kita lakukan amal jariah, pahala di hujung jari. Macam mana zaman sekarang ni, mudah sahaja. Okey, so penonton, saya kira ada di sisi anda itu telefon bimbit ataupun telefon canggih anda untuk tekan klik button untuk akaun Facebook. Jangan lupa untuk kongsikan Facebook live kami pada hari ini. Pahala di hujung jari menanti anda, insya-Allah. Jadi penonton, kita rujuk kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman kita pada hari ini, insya-Allah. Kita melihat kepada surah Sad. Kita busykan diri kita, kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Mata kita melihat perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Surah Sad pada halaman 1212. Pinjamkan kepada saya telinga anda, fokus anda, kita hanya fokus pada 3 ayat sahaja pagi ini, insya-Allah, iaitu bermula pada ayat 49, 50 dan juga 51. Seperti biasa, bintang ilmuwan kita tidak asing lagi, Profesor Madar Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat? Khabar baik. Dan Nizar sihat? Khair, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya Ustaz pun telah bersemangat. Sebenarnya sebelum sempat bersiaran langsung lagi, Ustaz dah mula bilik-bilik sikit nota dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan niat yang baik di awal pagi, Allah Ta'ala mencatatkan kita, Ustaz, ya, sebagaimana semalam kita dah sebut, mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan orang-orang yang terpilih. Sebelum tu sedikit, mungkin saya boleh cuitlah hati penonton kita. Semalam sempatlah saya scroll, kita murajaah juga sama-sama. Kalau saya tak silap, penonton kita di komen di ruangan Facebook namanya Hafizah. Alhamdulillah sempat saya tengok, tanyalah Ustaz, sambil dengar sambil saya masak, Ustaz. Tapi saya tak tanyalah dia masak apa, ya. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat kebaikan, kita manfaatkan teknologi kita, pahala di hujung jari, insya-Allah. Baik penonton, kita teruskan dengan mukadimah kita, insya-Allah. Surah Sad ayat 49, 50, 51, lantunan ayat suci Al-Quran. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Datuk Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu ayah, para penonton yang saya kasihi, didoakan supaya ibu ayah dan juga para penonton sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dinaungi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Setiap langkah, setiap aturan kita direstui dan diberkati dan beroleh keberkatan hidup dunia dan akhirat. Manakan tidak kalau hari ini kita tidak mulakan dengan Al-Quran. Sebaik-baik hari kita mulakan ialah dengan Al-Quran, kalamullah. Ulama telah sependapat ataupun jumhur ulama bersependapat bahawa tiada amalan yang lebih afdal, lebih baik, melainkan bila seseorang itu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran Al-Karim, dengan kitabullah. Jadi saudara-saudari ibu ayah yang berada bersama kami secara live ni adalah insan-insan yang terpilih. Ayo kejutkan yang lain, sedarkan yang lain. Barangkali mereka belum dapat nikmat Al-Quran. Jadi apa kata, kita ketuk pintu hati mereka supaya sama-sama hidupkan kehidupan mereka di dalam suasana Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah hari ini sama-sama kita akan membaca dan bertaranum, kemudian kita akan mentadabbur, kita akan perhalusi apakah pesanan-pesanan penting Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad melalui ayat 49, 50 dan 51.
Kita baca dulu sama-sama. Hari ini saya bercadang nak baca lagu Syikah. Lagu Syikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihah. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Ayat 49 kita lihat terjemahannya. Segala sifat-sifat yang mulia ini adalah menjadi sebutan penghormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Ayat 50, iaitu beberapa buah syurga tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Ayat ke-51, mereka akan bersukaria dalam syurga itu sambil berteleku di atas pelamin. Mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatannya. Begitulah 3 ayat yang dapat kita baca, kita perhatikan maknanya dari sudut tafsirannya mengikut tafsir pimpinan Ar-Rahman. Saudara dan saudari, ibu ayah yang saya kasih sekalian, walaupun 3 ayat tetapi kalau kita selam maksudnya pasti akan kita dapati wow, hebatnya firman Allah Subhanahu wa taala, cantiknya pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa taala, indahnya ungkapan Tuhan dalam memujuk hati kita ni supaya sentiasa menyedarkan diri adanya Tuhan, menyedarkan diri adanya wahyu, menyedarkan diri adanya laluan untuk kembali ke pangkal jalan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita melalui 49, hadza dzikr. Hadza dzikr. Segala sifat-sifat yang mulia. Segala sifat-sifat yang mulia ini adalah hadza. Dia adalah perkataan hadza, ini adalah beberapa sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum ini. Kalau kita tak belajar tafsir, kita tengok secara literal, kita akan kata ini adalah peringatan. Dan Inizal, ini adalah peringatan. Jadi peringatan apa? Tapi bila kita baca tafsiran, rupanya ini adalah peringatan mengenai beberapa sifat yang terpuji yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad. Kalau kita tak pergi tafsir, kita akan kata haza zikr, ini adalah peringatan. Habis di situ saja. Kan nampak terlalu
terlalu pudar ataupun terlalu ringan makna dia. Tapi kita pergi tafsir, hadza zikr, ini adalah peringatan, bukan sekadar peringatan, tetapi Tuhan nak beritahu ini adalah nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum ini, supaya kita dapat lihat apakah sebab musabab nabi dan rasul itu dikurniakan pelbagai nikmat dan pelbagai kedudukan yang terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Wa inna lil muttaqin, kalau kita belajar bahasa Arab, inna itu disebut sebagai harfu taukid. Taukid, menguatkan, mengukuhkan. Allah nak beritahu sesungguhnya tidak ada untuk orang lain, dikhususkan kepada orang yang bertakwa. Sebab itu ada lam, lil muttaqin. Lam itu, lam yang berbaris bawah itu adalah menunjukkan litakhsis, dikhususkan kepada orang yang bertakwa, tidak dikhususkan untuk orang lain. Sebab orang bertakwa ini adalah sangat luar biasa pemberian Tuhan, perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada mereka. Golongan bertakwa ini, kalau nak lihat takwa ini seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu mengenai makna takwa. Ada sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, ma makna takwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya. Takwa itu ada 4 sendinya. Ada 4 sendi. Pertama sekali, al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan yang Maha Mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan pemberian Tuhan biarpun pemberian itu sedikit. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran, yang kita sekarang sedang duduk baca dan juga memerhatikan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. Nah, 4 sendi ini tidak boleh tidak, mesti ada. Kalau cicir salah satunya, maka cacatlah takwa seseorang. Apa dia? Takut kepada Allah, God conscious. Keduanya, syukur kepada Allah, menjadi abdan syakura. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, baca dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, sentiasa mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan. Kalau ada 4 ni, maka dia adalah muttaqin, rajulun muttaqi, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahlah kalau ada 4 ni. Bila ada God conscious ni, dia takkan buat benda yang pelik-pelik, dia takkan buat benda yang salah, dia takkan langgar perintah Allah, dia takkan bertangguh, dia takkan beri alasan sebab dia orang yang bertakwa. Dan dia juga tidak akan lantas memberi sebarang respon yang kurang enak kepada takdir Tuhan. Orang lain kaya, kenapa dia miskin? Orang lain kerja tak berapa pun tapi dapat duit banyak. Dia kerja sungguh-sungguh tapi dia tak dapat duit banyak. Dia pergi masjid, solat subuh berjemaah, isyak solat berjemaah, duha, Quran, semua tak tinggal. Tapi dia masih lagi tak dapat duniawi. Allah Ta'ala sayang dia. Dia dapat kekayaan ukhrawi, tak dapat duniawi. Tapi tak apa. Tapi jangan banding. Bila dia banding, itu yang akan menjadikan dia tidak bersyukur. Jadi Tuhan bagi sikit, Tuhan bagi banyak. Allah Ta'ala sukat bagi kita setiap seseorang. Dan tidak semua yang dapat pelbagai nikmat itu adalah satu tanda sayang Tuhan kepada mereka. Tolonglah. Jangan kita melihat bahawa kekayaan, kesenangan itu sebagai satu pemberian Tuhan yang Tuhan tak beri pada orang lain. Ataupun itu adalah tanda kasih sayang Tuhan. Belum tentu. Kita boleh memiliki kekayaan, tapi kita tidak boleh memiliki ketenangan, kesempurnaan, kebahagiaan. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang duduk di rumah yang kos rendah, dengan gaji yang berapa saja, dengan kereta yang kecil, mereka lebih aman damai hidupnya tu berbanding dengan orang lain. Tidurnya lebih lena. Jadi sebab itu kita nak lihat bahawa orang bertakwa ini adalah orang bersyukur. Yang ketiganya, beramal dengan Al-Quran, baca Al-Quran. 5 perkara saya sebut sebelum ini: belajar baca Al-Quran, baca Al-Quran, faham makna Al-Quran,
laksanakan perintah Allah dan juga sampaikan kepada orang lain. Hari ini saya nak tambah satu lagi, hafal juga ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah kita ingat pesanan Ustaz, hafal walaupun tak banyak tak apa Ustaz ya, sekurang-kurangnya kita ada satu langkah untuk kita dekat dengan Al-Quran. Penonton, jom kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya terlintas satu perkara. Al-Quran telah diturunkan kepada kita secara terperinci pada tahun 1400 yang lebih dahulu. Persoalannya, adakah ayat demi ayat yang kita kupas pada pagi ini mampu melunakkan, mampu menghancurkan benak hati kita yang sering kali kita meronta-ronta? Ada masa kita nak ikut dengan tuntutan Al-Quran, ada masa kita macam teragak-agak, ada masa kita nak rasa kemanisan Al-Quran itu. Jadi insya-Allah platform Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tafsir dan taranum membawakan kepada anda surah Sad. Untuk tafsir pimpinan Ar-Rahman, insya-Allah anda boleh buka pada halaman 1212. Kita sibukkan diri kita awal pagi lagi, mata kita melihat ayat suci Al-Quran. Bukan semua orang ada nikmat seperti ini, insya-Allah. Jadi saya kira Ustaz, kita masih lagi dalam perbincangan ayat yang ke-49, 50 dan 51, insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih dan Nizal kepada ibu ayah yang saya kasih sekalian. Tadi kita telah pun perincikan perkataan muttaqin. Cuma hadza zikr, perkataan zikr ni ada di tempat lain pun Allah Ta'ala sebut. Contohnya zikr yang membawa maksud dipuji, sifat-sifatnya ialah dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Kami telah mengangkat engkau Muhammad dengan sebutan-sebutan yang memuji ataupun puji-pujian ke atas diri engkau. Itu yang kita disarankan berselawat ke atas Nabi, ikut Nabi dan juga jawab azan. Semua itu termasuk dalam zikrak. Tidak ada seorang Nabi yang diulang-ulang sebut kepujiannya dan juga memujinya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi kita selawat ramai-ramai tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, supaya kita juga dikurniakan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui selawat. Amin ya Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala perincikan dalam ayat ni, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. La husna ma'ab ini adalah tempat kembali yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ibnu Ashur yang berpendapat bahawa membawa maksud Al-Quran itu menyebut kisah-kisah Nabi alaihim assalam dalam Al-Quran sebagai satu bentuk pedoman buat pembacanya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang bertakwa di tempat yang kembali yang paling baik. Orang bertakwa di sini merujuk kepada para nabi yang disebutkan dalam ayat ini, namun boleh juga menjadi pujian kepada mereka yang mengikut sifat-sifat baik para nabi dan juga para rasul. Ini disebut oleh Abu Sa'ud dalam tafsir beliau. Beliau memetik juga ayat daripada surah Sad ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dan juga umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Ada dua kalimah dalam ayat daripada ayat 29. Pertama liyadabbaru, keduanya ulul albab. Dia berkait sangat tu, berkait. Liyadabbaru ulul albab. Nak tadabbur Al-Quran, dia kena ada ciri ulul albab. Ciri ulul albab. Saya teringat guru saya, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, guru kami. Beliau sebut dalam kitab dia Mafatih At-Ta'amul Ma'al Quran, kunci berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau sebut di antara perkara yang terhalang seseorang daripada mentadabbur Al-Quran ialah apabila hati perut dia banyak sangat perkara-perkara maksiat dan juga dosa.
terhalang. Dia jadi hijab. Dia kan, kalau kita disebut sebagai bejana itu hendaklah disucikan dulu. Tempat singgahnya Al-Quran, tempat jatuhnya ayat-ayat Al-Quran, tempat jatuhnya peringatan Allah, itu adalah hati perut manusia. Kalau ianya sudah tercemar, mustahil untuk ditembus, mustahil untuk disinggahkan. Dia umpama saya beli buah-buahan yang enak, yang ranum, yang sedap, tapi saya nak letak di mana? Takkan saya letak dalam satu mangkuk atau dalam satu besen yang tercemar, kotor. Mustahil. Dia akan kotor. Dia tak akan dapat lihat. Dia perlu dijernihkan. Itu yang disebut sebagai liyadabbaru. Tadabbur itu perlukan hati yang suci, akal yang jernih. Masuklah, dari situlah kita dapat lihat ulul albab. Jadi golongan ulul albab adalah golongan yang terawal melihat keindahan, keunikan serta tunjuk ajar daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi kita nak dapatkan ulul albab ni, saya dah sebut prosesnya tu panjang. Ulul albab ni ringkasnya mereka yang dijernihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan akal fikirannya untuk melihat perintah Tuhan yang tersirat dan tersurat untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Jadi kalau hati dia jernih, insya-Allah akan dapat panduan Al-Quran. Kalau tidak jernih, bacalah ayat macam mana pun, baik berilah peringatan macam mana pun, dia lalu seperti lalu air di atas daun keladi. Dia tidak terpanggil, dia tidak terasa tersentuh hati dia tu kan. Jadi itu yang menjadikan orang rasa dia sebenarnya ada pedoman tapi macam tak ada pedoman. Hidayah ada depan mata tapi dia tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Masya-Allah. Ibnu Manzur sebut mengenai perkataan taqwa ini menarik juga untuk diperhatikan. Dia kata at-taqi. At-taqaitu syai' wa taqaituhu atqaihu, ataupun wa atqihi, yang membawa maksud aku menjaga diri daripada satu atau aku berhati-hati terhadapnya. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, Raghib Al-Asfahani adalah seorang ulama yang telah menulis buku berjudul Al-Mufradat. Bagi mereka yang mengambil pengkhususan Al-Quran, tafsir dan juga pengajian syariah, perlu ada buku ni. Raghib Al-Asfahani, beliau menulis buku mengenai mufradat dalam Al-Quran, kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang tidak akan difaham sekali baca. Diperlukan kepada terjemahan, perlukan kepada tafsiran yang merujuk kepada bahasa dan juga konotasi sesuatu kalimah dalam ayat Al-Quran. Takwa bermaksud menjaga diri daripada perbuatan yang membuatkannya berdosa, dan hal itu adalah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebahagian yang dihalalkan. Yang ni saya termenung lama bila saya baca 2 hari lepas. Bila saya baca, okey, dia tinggalkan benda yang larang tapi meninggalkan sebahagian yang halal. Sebahagian halal pun ditinggalkan. Maksudnya kalau yang haram itu ditinggalkan langsung, ada juga yang halal ditinggalkan. Saya fikir pelik bunyi. Betul. Pelik sebab orang walaupun benda tu halal tapi kalau tidak ada manfaat untuk dia, boleh merosakkan akhlak, boleh merosakkan takwa, dia ditinggal. Maksudnya demi memurnikan, demi menjaga kemaslahatan takwa, dia sanggup korbankan perkara yang barangkali halal tapi tak apalah, ditinggalkan ke tepi. Sebab dia nak lihat halal itu lebih aula. Dasar takwa adalah seseorang hamba meletakkan pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutkan atau dikhawatirkan. Jadi takwa seseorang kepada Rabbnya, iaitu penciptanya, ialah dia meletakkan antara dirinya dan apa yang dia takutkan daripada Rabbnya berupa kemarahan dan hukumannya. Jadi dia nak takut kepada Allah, melindungi diri daripada apa? Daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah pelindung yang melindungi dirinya daripada semua yang ditakutkan. Jadi takwa ini boleh saya simpulkan dia adalah seperti membina satu tembok, satu imun sistem dalam badan kita yang tidak boleh ditembusi oleh sesuatu perkara atau apa-apa saja yang boleh merosakkan akidah, boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah. Dan tembok itu sentiasa kukuh dan kuat. Apa saja berlaku, dia tidak akan goyang. Dia umpama dalam satu ayat surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Allah beri perumpamaan bagi orang yang ada takwa, orang yang ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ada conscious kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sepohon kayu yang tersergam indah, akar tunjangnya menjunam ke bumi. Apa saja berlaku ribut taufan, dia tersergam
tersergam. Itulah umpama orang yang bertakwa. Kerana adanya rasa nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah satu kita kira imunisasi ya kepada umat Islam khususnya. Ala kulli hal, jangan lupa untuk terus kita kuatkan hubungan erat kita bersama dengan Al-Quran, kitab suci, panduan manual kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah penonton, kita nak hadamkan ilmu, kita nak tawakuf seketika. Kita akan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kini kembali dengan topik yang begitu segar, Al-Quranul Karim. Seiring dengan peredaran zaman kita, kami sajikan anda di awal pagi dengan rasa halawatul iman, kemanisan iman apabila kita tadabbur ayat demi ayat sebenarnya. Jadi penonton, saya kira mungkin ada di antara anda sambil mungkin ada yang tengah masak, mungkin ada yang sedang kita katakan melakukan urusan harian dan sebagainya. Ala kulli hal, dia tidak memutuskan tanggungjawab kita, tidak memutuskan motivasi kita untuk terus dekat dan rasa hubungan ukhuwah keluarga Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dalam sesi kita pada hari ini untuk kita sama-sama tadabbur. Baik, kita nak teruskan lagi perbincangan kita surah Sad bermula pada ayat 49, 50 dan juga 51. Sama-sama kita sibukkan diri kita. Baik Ustaz, kita nak lanjut lagi dengan perbincangan kita pada kalimah takwa tadi. Bagaimana orang Islam ini datang apa jua ujian, akan tetapi kerana keimanan itu, takwa itu, perumpamaan yang telah Allah Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran berakar umbi yang begitu kuat. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Dain Nizal kepada para penonton ibu ayah yang saya kasih sekalian. Setelah kita bincang ciri-ciri takwa dan kita sebut juga bahawa orang yang bertakwa ini seperti mana digambarkan dalam Al-Quran, perumpamaan seperti sepon kayu yang tersergam indah, akar tunjanya menjunang ke bumi, apa saja berlaku dia takkan goyang. Kerana yang pasak dalam diri dia adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi mereka inilah husna ma'ab. Sebab you telah melalui segala macam pengorbanan. Orang lain seronok, you tak seronok pun. Sebab ada benda yang seronok itu tapi tak halal, tapi terpaksa ditinggalkan. Ada perkara yang halal haram, terpaksa dia jaga diri supaya dia tidak terjebak dalam sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memenjarakan diri dia di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala manusia hidup dalam keseronokan dan juga keenakan dan juga tidak mempedulikan beberapa batasan-batasan Tuhan. Jadi balasan bagi mereka lah husna ma'ab. Masya Allah. Segala pengorbanan yang dilakukan itu tidak habis begitu saja, tidak jadi habaan mansura, tidak sia-sia. Apa saja pengorbanan yang kita lakukan, dia tidak akan habis begitu saja. Allah Ta'ala janjilah husna ma'ab. Apa saja saya buat untuk mengekalkan takwa saya kepada Allah, takut saya kepada Allah, syukur saya kepada Allah, Al-Quran, buat persiapan jumpa Allah, maka saya telah dijanjikan la husna ma'ab. Ya Farid, ya Nizal, wahai ibu ayah, la husna ma'ab. Kita akan dapat tempat kembali yang sangat-sangat menyeronokkan, sangat-sangat baik, yang tidak ada siapa pun janjikan begitu. Lalu dilanjutkan dengan ayat, apakah tempat baik itu? Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Apa janji baik itu? Tempat kembali yang indah tu indah sangat kah? Best sangat kah? Ya, indah, best, sangat menyeronokkan. Jannati adnin, syurga yang namanya syurga Al-Adn. Syurga Al-Adn mufattahatan lahumul abwab, yang mana pintu-pintunya siap terbuka. Pintu mufattahah, mufattahatan lahumul abwab. Tengok perkataan mufattahah. Jannat satu perkataan, Adn perkataan kedua, mufattahah kalimah yang ketiga, abwab kalimah yang keempat. Bila saya lihat kalimah pertama jannat, saya mesti tahu jannat ni apa? Jannat ni syurga. Syurga taman, hadiqah, taman yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ibu ayah beritahu saya, manakah taman yang paling indah yang pernah kita kunjung? Taman bunga mana yang kita pernah pergi yang sangat indah? Which one? Can you tell me? Kan, semua itu habis di dunia saja.
Tapi ada di akhirat taman-taman syurga yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala manusia. Bila syurga, sungai-sungai itu mengalir, bidadari-bidadari itu menyajikan makanan, kanak-kanak bersukaria, girang gemirang, berseronok budak-budak itu kan dalam syurga, dihiaskan pula dengan pelbagai keindahan, suteranya, emasnya, beliannya, berjananya, apa lagi, macam-macam, semua disebut, kita dengar saja. Istana manakah yang paling mahal sekali atas dunia ini kalau kita nak sebut? Mesti ada pembesar-pembesar di dunia ini mempunyai istana-istana yang sangat indah. Tap tempat mandi dia emas, kapal terbang dia disadurkan dengan emas dalamnya, direnovate dengan berpuluh bilion, jadi semua itu dunia habis. Tapi dekat akhirat yang Tuhan sajikan ini sangat istimewa, bukan untuk orang yang saja-saja Tuhan nak bagi, tapi Allah beri kepada orang yang telah melalui segala macam pengorbanan. La husna ma'ab jannat. Sebab itu jannat ni satu benda yang tak pernah lihat. Falama janna alaihi lail, Tuhan sebut. Falama janna alaihi al-lail. Apabila gelap itu menyelubungi. Bila gelap, benda tak nampak. Sebab itu syurga benda tak nampak. Jin. Jannat. Jin pun asal perkataan daripada jim nun. Jin, kenapa nak sebutkan jin? Sebab Nizal tak nampak jin. Tak nampak, Ustaz. Kan, saya pun tak nampak jin. Kita nampak jintan aja. Nampak kita lari. Jintan kita nampak lah, jintan manis semua. Tapi jin kita tak pernah nampak. Sebab itu namakan jin, benda yang tak nampak. Tak nampak. Janin dalam perut pun begitu juga, benda yang tak nampak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan syurga ini supaya ianya diidami, dirindui. Wih, cantik syurga. Ya ke? Macam mana cantik tu? Macam mana jadi dia semakin rindu. Ada juga orang cakaplah syurga ni dia semacam dongeng kan. Ya, kat syurga tak apalah, kalau dapat masuk, masuklah, tak dapat masuk nak buat macam mana. Boleh macam tu. Dia boleh letakkan kemungkinan-kemungkinan. Aden, perkataan aden ialah seperti mana disebut oleh para ulama bahawa al-aden bermakna al-khulud, kekal. Al-aden bermakna al-khulud, kekal. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Omar bin Al-Khattab. Omar bin Al-Khattab tanya kepada Ka'ab. Ka'ab ni orang yang diberikan Al-Quran, kefahaman Al-Quran. Ka'ab, Omar ni tanya. Sebab itu di antara sahabat-sahabat hebat ni, mereka tidak pun merasakan dia hebat. Dia rasa dia tahu semua. Dia tanya, Nizal, kalau saya ni, boleh tak Ustaz tanya kat Nizal? Apa maksud Nizal? Apa maksud ni Nizal? Tak salah pun saya bertanya kepada orang yang lebih muda daripada saya. Kan, kalau walaupun saya ni rasa saya paling dekat dengan Nabi SAW, saya paling dekat dengan ilmu dan sebagainya, ialah Profesor Madya kan. Takkan nak tanya budak ada BA. Duduk sebelah takut je. Contoh. Tidak semua. Tapi ilmu begitu. Jadi Omar tanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, apa makna Al-Aden? Aden ini apa? Ka'ab menjawab, Ka'ab kata, qala ya Amirul Mukminin, qusurun fil jannati min dhahabin yuskinuha atau yaskunuha an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada wa aimmatul adl. Dia sebut Jannatul Aden, syurga Al-Aden ialah syurga yang dibina tempat tinggalnya daripada emas. Daripada emas dan diberikan kepada an-nabiyyun, para nabi, para syuhada dan juga a'immatul adl dan juga salihun, wasiddiqun wasalihun wa a'immatul adl. Jadi syurga Al-Aden ini mengikut riwayat ini sebut diberikan kepada para nabi, kepada siddiqun, orang yang membenarkan ajaran agama Islam, wasyuhada, orang yang berjuang kerana agama Allah, dan juga pemimpin-pemimpin yang adil. Masya-Allah. Dijanjikan syurga Al-Aden, Jannatul Aden. Mufattahatan lahumul abwab. Yang ni kita dah tengok dalam surah Az-Zumar. Kalau ingat lagi, Boya ingat tak? Dalam surah Az-Zumar, kita bincang bagaimana ayat yang menyebut wasiqal ladina taqaw ila rabbihim jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya apabila orang yang bertakwa masuk syurga, sampai mereka dibawa ke dalam syurga, pintu-pintu syurga tu sudah sedia terbuka. Ini disebut mufattahat lahumul abwab. Ustaz jemput Nizal datang rumah, for example. Nizal pun datang, pintu rumah Ustaz tutup. Tak rasa excitement Ustaz. Kan?
Jadi sebelum Nizal nak datang, pintu rumah dah buka dah, dialu-alukan. Kena pula ada pula saya, anak saya tu, tunggu kawan abah nak datang ni, tunggu nanti jemput nanti kalau dah sampai tu panggil abah. Pintu dah buka, mihun dah goreng, semua dah siap, keripap dah goreng. Jadi mengalu-alukan itu. Sebab itu saya sebut semalam, orang yang beriman ini, dia rindu atau tidak syurga, tapi syurga dia merindui dia. Masya Allah. Ada beza? Ada beza. Sama ada saya merindui syurga atau tidak. Sebab saya tak tahu saya masuk syurga atau tidak. Tapi syurga merindui saya. Syurga inginkan orang-orang seperti ini yang memperhiasi syurga itu. Jadi seronok tak? Seronok. Pintu-pintu syurga terbuka. Semoga kita semua dapat masuk pintu-pintu syurga yang terbuka untuk kita. Siapakah yang diberikan pintu terbuka? Kita akan sambung selepas ini. Mudah-mudahan insya-Allah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemuncak kita selepas perbincangan ini kita nak merujuk kepada perihal syurga. Nak tahu perbincangan lebih lanjut? Teruskan setia bersama dengan kami kembali selepas ini. Penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini hari Ahad, bukannya hari untuk kita alamak esok dah kerja dan nak masuk office dan sebagainya. Bukan seperti itu, tetapi hari ini adalah hari yang sangat bergembira untuk kita sebenarnya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Fokus kita surah Sad bermula pada ayat yang ke-49. Sekarang kita telah pun berada penghujung ayat, iaitu ayat yang ke-51. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah menerangkan kepada kita perihal syurga, bagaimana para sahabat sesama sahabat Nabi SAW begitu excited pada kalimah ayat suci Al-Quran. Mereka juga bertanya antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan penonton kita mengambil mutiara-mutiara dalam Tanyalah Ustaz. Barangkali ada yang melihat Tanyalah Ustaz melalui telefon, kaca TV dan sebagainya. Persoalannya, di sepanjang durasi kita bersiaran langsung ni, sekurang-kurangnya kutiplah mutiara-mutiara yang ada sebanyak yang anda mampu, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan ayat yang ke-51. Dan kalau tadi kita punya rasa kagum, excited tu kepada perihal syurga, sekarang ni saya kira apa yang ada di dalamnya dan bagaimana perilaku orang-orang yang duduk dalam syurga, Ustaz. Ya, terima kasih dan Nizal, kepada ibu ayah para penonton yang saya kasih sekalian. Seronok kan? Siapa yang rasa tak seronok untuk masuk syurga? Seronok kan? Kita semua mesti rasa seronok. Ya Allah, semoga rezekikanlah kami untuk menjejakkan kaki ke dalam syurga, supaya kita dapat melihat keindahan dan juga menikmati. Kita tidak mahu neraka. Neraka ini suatu tempat yang tidak didendangkan oleh orang beriman. Jadi ibu ayah yang saya kasih sekalian, lahumul abwab. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu lahumul abwab. Jadi dalam ayat 50, maksudnya pintu syurga itu hanya dibukakan untuk orang yang bertakwa sahaja. Adapun untuk ahli neraka, mereka sampai di pintu neraka tertutup, sehinggalah mereka disoal siasat dan juga dibuat semak segala amalan-amalan mereka, sehinggalah ada di depan neraka itu malaikat ini bertanya, takkanlah engkau ni tak dapat peringatan, takkanlah engkau tak dengar apa-apa nasihat, takkanlah engkau tak tengok Tanyalah Ustaz, takkanlah tak terbuka pintu hati engkau, takkan. Jadi malaikat pun rasa, apa sal ni, kenapa engkau sampai boleh masuk sini? Sepatutnya kecerdikan, kepandaian dan kewarasan kehidupan itu dialihkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam ni bukan agama yang menghalang kekayaan, menghalang seseorang maju, seseorang itu bekerja, tak ada. Tapi kenapa you dah lupa? Jadi itu yang pertama. Jadi lahumul abwab, hanya kepada orang yang bertakwa pintu syurga itu dibuka. Kemudian nak beritahu suasana dalam syurga. Kita masuk lagi. Pertama, husnul ma'ab, tempat tinggal yang indah. Kemudian syurga, Jannatul Aden, pintu-pintu syurga terbuka. Bila pintu syurga terbuka, mereka masuklah. Jadi orang bertakwa ini masuk. Bila masuk, apa sikap mereka dalam muttaqiina fiha. Allahu akbar. Muttaqiina fiha,
yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Allahu akbar. Mereka duduk tu dalam muttaqiin, al-ittika. Ittika ni pernah tengok tak kursi malas? Bukan kursi yang kursi urut tu. Kursi malas ni kursi yang panjang, dekat ujung tu ada satu tempat yang duduk macam ni. Oh ya Allah. Baring macam ni. Yang baring macam dia ada satu je tilam, dia ada satu kan, dia duduk baring macam ni. Itu nama dia ittika. Ittika. Posisi kita betul-betul landing. Biasa kalau tengok cerita-cerita lama Maharaja ni kan, dia akan duduk baring, enjoy kan. Bidadari-bidadari ada kat depan tu. Bukan duduk tegak macam ni, dia baring. Jadi nampak kan indah. Begitulah muttaqiina fiha. Punyalah action dalam tu. Sesiapa sahaja Ustaz ya? Yang masuk syurga dah ni. So who want to ask you? Belong to you. Heaven belong to you. Syurga itu sekarang you dah duduk dalam tu. Tak ada siapa nak soal dah. So, dinikmati dia, indahnya dia baring, kemudian yad'una fiha, mereka akan diseru di dalamnya bifakihatin. Siapa di sana? Maharaja kan? Siapa di sana? Where is my fruit? Mana buah saya? Air saya mana? Kan? Dia memang macam itulah. Yad'una fiha, dipanggil, bawalah makanan, bawalah minuman. Lepas cerita ni kalau tak ada orang rindu kat syurga, saya tak tahulah. Tak tahulah. Hati dah tertutup ke, hati masih lagi keras ke, wallahu alam. Jadi nampak kan kenapa dua benda jadi sebut Dainizal, buah dengan air. Dia tak sebut benda lain. Bila dia tak sebut, sebab ayat ini turun di Mekah. Orang Arab di Mekah ni apa yang ada? Buah-buahan sangat ketandusan sebab kering kontang. Air pun sangat terhad. Jadi dua perkara itu disebut sebagai benda yang merangsang. Ada buah-buahan, ada minuman. Kalau dekat Mekah ni, kat Saudi masa tu, dekat negara Arab masa tu, mana ada bekalan air yang cukup. Jadi air lah, dengan cuaca panasnya. Kalau tengah cuaca panas, takkan nak makan mendi. Contoh, mesti nak air. Air itulah adalah pemuas. Jadi nampak kan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut punyalah enjoy ahli syurga, duduk lepak baring-baring, dipanggil pula dihidangkan buah-buahan dan juga minuman-minuman yang tidak pernah dirasa oleh lidah ni masa hidup di dunia. Nikmat buah-buahan dan air itu sampai ke hujung jari. Sekarang kalau kita minum air, kita minum kopi, kita minum teh tarik sampai lidah je kan. Betul. Tapi dekat syurga dia punya rasa tu sampai ke hujung jari. Masya Allah, tak terjangkau kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila kita tengok, tanyalah Ustaz, kita bercerita tentang perihal syurga, rasa lahir gairah untuk kita katakan beramal ibadah itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. So as a Muslim, that is our ultimate goal. Baik penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada pemanggil sulung untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Saya ingin bertanya hal ihwal surga ni lah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah benar di surga ni orang-orang semua kembali muda, semua tak ada orang tua lah, semuanya muda? Dan bagaimana orang-orang yang okey, orang yang cacat, yang orang buta, orang yang tak berkaki, tak bertangan, di sana di surga menjadi sempurna semula? Dan satu lagi, apakah di surga ni kita tak, ialah macam tak payah kerja, tak payah apa, semua dah ada cukup makanan, minuman, semua tempat tinggal yang cantik-cantik. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani, saya kira Ustaz ya. Perihal syurga, adakah semua akan kembali muda Ustaz? Dahsyat soalan ni. Dan soalan yang kedua merujuk kepada berkenaan dengan orang yang kelainan upaya, buta dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz nanti? Ya, terima kasih kepada Puan Siti Rohani atas soalan tadi. Ya, jawapannya semua yang tua dalam syurga jadi muda. Usia yang paling cergas dan juga aktif. Berapa umur dia? So itulah antara lingkungan 25, 30, umur yang paling aktif. Dia tak ada dah yang tua. Sebab Nabi, pernah seorang wanita tua datang jumpa Nabi SAW, adakah aku masuk syurga? Wahai Rasulullah, kata orang tua tak ada dalam syurga. Menangis nenek tu. Rupanya Nabi nak beritahu, bukan nak bagi tahu masuk syurga, walaupun masuk syurga besok, tak adalah bangkit dalam keadaan nenek. Sebab you tak boleh enjoy. Kalau ada 70 tahun nak enjoy apa?
Jadi di situ kita akan dapati umur kita dikembalikan muda. Ada pun OKU, orang yang kurang sempurna, fizikal, sifat akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat syurga ni bukan lagi tempat orang menerima ujian dan juga cobaan, tempat untuk menikmati segala macam pemberian Tuhan. Dan juga dalam syurga tak perlu kerja dah. So kita dah kerja di dunia, sebab itu segala perik getih kita lalu di dunia, di syurga besok tempat kita bertasbih, tempat kita memuji, tempat kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat masih ada lagi, tak ada tuntutan, tapi dalam bentuk tatawwu'. Tatawwu' maksudnya dengan keinginan sendiri. Takkan di dunia dia nak beribadat, dalam syurga pun dia akan rasa mahu beribadat juga, tapi dengan tidak ada penat lelah dan dengan segala kenikmatan. Ya, semoga kita dan juga Puan Rohani ditempatkan dalam syurga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru dikurniakan nikmat syurga oleh Allah Taala. Amin ya Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook kita insya-Allah, iaitu soalan Ma'etun merujuk kepada ayat yang ke-49. Segala sifat-sifat yang mulia ini adalah menjadi sebutan penghormatan bagi mereka, az-zikr. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Bolehkah Datuk ulaskan pada ayat tersebut? Adakah mereka-mereka ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cantik dia punya hashtag, sayang semua kerana Allah Taala. Ya, kalau ikutkan apa yang kita baca dan juga kita perhatikan dalam ayat 49, 50, 51, memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih pertama sekali Allah pilih nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menjadi utusan, dan Allah telah memilih mereka melalui beberapa proses kematangan, beberapa proses ujian, semua itu mereka lulus, jadi mereka terpilih dan mereka itu adalah contoh suri untuk mendapatkan takwa. Kalau jadi orang yang bertakwa, lihatlah pada mereka, dan takwa itu juga akan membawa ke seseorang itu pada syurga. Jadi Allah dah pilih. Allah pilih macam saya sekarang dan saudara-saudari dan juga ibu ayah Ma'etun sekalipun, kita semua sudah ada nama untuk tempat yang kita nak pergi. Kalau dalam syurga, ke syurgalah. Kalau tidak, mohon Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari tempat yang kita tidak tertanggung segala macam derita dan juga seksaan. Jadi kalau nak tanya, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memilih, telah pun meletakkan seseorang itu kepada tempat yang selayaknya berdasarkan kepada amalan yang dilakukan di atas permukaan bumi ini. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah platform Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru di mana majlis ilmu kita yang kita adakan secara langsung ataupun ada yang melihat kita di Kaca TV, ini adalah satu tiket kita untuk ke syurga Allah Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, soalan seterusnya, soalan daripada Asyai, iaitu soalan Facebook insya-Allah. Kita rujuk kepada ayat yang ke-49. Adakah di dalam syurga akan ada tingkatan-tingkatan, ada level dia mengikut kepada ketakwaan, ketakwaan seseorang, dan bagaimanakah boleh melayakkan diri supaya dapat bertemu dengan para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, adakah maksud sebaik-baik itu merujuk kepada tempat kembali itu menggambarkan ganjaran syurga yang dipenuhi dengan nikmat, keindahan, kelazatan yang tiada tandingnya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia? Kita mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Dai Nizal dan juga kepada Al-Syai atas soalan tadi. Tingkatan-tingkatan syurga memang ada, seperti yang disebut oleh dalam beberapa riwayat yang sahih. Syurga itu ada 7 tingkatan. Paling tinggi sekali syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau siapa nak mintalah syurga Firdaus. Jadi kita ada syurga Firdaus, kita ada syurga Al-Aden, kita ada syurga Al-Khulud, kita ada Maqaman Mahmuda dan beberapa syurga-syurga yang lain. Semua syurga-syurga ini, tingkatan-tingkatan ini adalah berdasarkan kepada amalan dan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seseorang itu masuk syurga mana. Sebab Nabi kata, mintalah Jannatul Firdaus. Kita pun minta Jannatul Firdaus. Ya Allah Tuhan, tempatkan aku di Jannatul Firdaus, sebab di situlah tempatnya para nabi dan rasul, dan daripada Jannatul Firdaus inilah mengalir pula nikmat-nikmat ke syurga-syurga yang lain. Masya-Allah. Jangan pula ada yang demand kata, wahai Tuhan, kalau nak bagi saya Jannatul Firdaus, kalau tak payah. Yang ni saya tak terkata Ustaz. Biarlah masuk syurga bawah sekali pun tak apa, asalkan namanya
Syurga. Namanya syurga. Jannat syurga. Jadi kita biarlah Allah Subhanahu Wa tempatkan kita dalam syurga yang di mana dikehendaki oleh Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, itu syurga ada banyak tingkatan. Ya. Yang seterusnya ialah betul dalam syurga itu adalah la husna ma'ab, itu menggambarkan tidak ada tempat yang lebih sempurna, tidak ada tempat yang lebih menyeronokkan dengan pelbagai nikmat melainkan apa yang dijanjikan Tuhan melalui syurga. Kelazatan seperti mana sebut, bidadari, makan, minum, syurga, air yang mengalir, segala keindahan, istana-istana, pakaian. Oh, Masya Allah. Semua itu indah-indah mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, dan apatah lagi terlintas dalam akal fikiran seseorang. Semua itu di luar jangkaan manusia. Masya janji Tuhan. Allah. Saya ada satu soalan sebenarnya Ustaz nak tanya berkenaan dengan amalan-amalan ahli syurga. Tapi tak apa, saya simpan dulu soalan itu insya-Allah. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Omar Abdul Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dak Inizal dan Datuk Farid. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi Soalan wabarakatuh. saya Datuk maksud untuk Datuk begini Datuk. Sebagaimana Datuk sebut tadi makna takwa tadi, saya tertarik apa yang Datuk jelaskan tadi. Kita ni Datuk, bukannya macam saya Datuk, orang yang tak berapa nak ada ilmu ni, itu yang paling sukar untuk mengekalkan apa tembok yang Datuk kata tadi tu, iaitu takwa tu. Bukan senang Datuk, kerana nafsu di dunia ni dia, neraka ni biasanya dikelilingi Ustaz sebut, dikelilingi oleh yang selera dengan nafsu kita, sesuai dengan nafsu, dan neraka dikelilingi oleh yang tak sesuai dengan nafsu. Jadi soalan saya Datuk, bagaimanakah cara kita ni untuk mempertahankan tembok ni supaya tidak bocor? Bagaimana Datuk tadi, tembok takwa ini terus istiqamah dan tidak bocor supaya kita ni terpelihara daripada apa yang dikatakan kesilapan ataupun kesalahan yang dibuat oleh, yang terdorong oleh kerana tembok itu tak begitu kukuh Datuk. Macam mana nak mengukuhkan tembok ni selama-lamanya, seterusnya Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik, dia boleh relate dengan perbincangan kita Ustaz. Dah ada takwa, persoalannya kita nak konsisten Ustaz. Al-itqan. Macam mana Ustaz? Ya, terima kasih Tuan Omar atas soalan tadi. Ialah macam mana kita nak bentengkan kita, maksudnya bila kita dah buat amal soleh, saya sebut 4 perkara tadi, 4 perkara itu akan menjadi pembenteng atau jadi immune system kita, supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah hanyut. Jadi untuk itu kena ada istiqamah dan rasa seronok untuk beramal soleh, dan rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal soleh, dan tinggalkan perkara-perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya, God conscious itu adalah tunjang utama. Maksud kesedaran adanya Tuhan yang memerhati, yang memelihara, yang menghukum, yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi yang itu manusia kena betulkan. Kalau akidahnya tak betul, keyakinan dia kepada Allah tak betul, semua yang berikut-berikut itu tak betul. Solat tak betul, sedekah tak betul, haji tak betul, umrah tak betul, semua jadi tak betul. Jadi pertama sekali, awwaluddin ma'rifatullah, kenal Allah. Jadi melalui situ kita dapat bina tembok untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di akhirat besok Tuhan akan tanya kepada siapakah pemilikan mutlak pada hari ini, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulli manil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Jadi segala itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya persoalan yang sangat penting Dai Nizal ialah bagaimana kita harus mengekalkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita kena belajar. Kunci pertama kita Ustaz, kita kena perbetulkan akidah kita. Jadi insya-Allah, tanyalah Ustaz adalah platform anda ataupun pecungkir pertama anda untuk kita terus belajar dan belajar. Baik penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekejap saja masa berlalu Ustaz, mudah-mudahan ini adalah tanda keberkatan waktu. Saya kira insya-Allah kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Zikir terlebih dahulu. Assalamualaikum.
Allah penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda kerana anda masih lagi terus kekal setia bersama bersama dengan kami Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masya-Allah, dan topik perbincangan kita untuk pagi ini adalah tafsir dan juga taranum surah Sad pada ayat 49, 50 dan 51. Alhamdulillah, syukur Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah telah pun selesai memberikan tafsiran ayat demi ayat kepada kita, dan insya-Allah sekarang kita nak masuk kepada soalan-soalan yang seterusnya. Sebelum itu pernah ditanya kenapa kita nak masuk syurga, apakah keindahan, apa sebab saya nak masuk syurga, pernah ditanya, dan antara jawapan-jawapan yang menarik adalah kerana dalamnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada saudara Muhammad Izzuddin. Merujuk kepada ayat yang ke-50, ada disebut bahawa syurga Aden yang mana pintu-pintunya senantiasa terbuka kepada penghuninya. Apakah yang terdapat dalam syurga Aden ini, dan adakah syurga ini juga ada persamaan dengan syurga-syurga yang lain? Cantik soalan dia Ustaz Muhammad Izzuddin. Apa perbezaan antara syurga-syurga kalau kita bincang sebelum ni Ustaz? Ya, terima kasih kepada saudara Izzuddin, kepada ibu ayah, para penonton yang setia bersama kami melalui saluran TV9 pula pada pada episod yang pada 8 pukul 8:30. Terima kasih semua. Muhammad Izzuddin dan juga kepada para penonton ialah bila sebut pintu-pintu syurga ini terbuka luas seperti mana saya sebut dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bila Allah taala beritahu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan apabila orang yang bertakwa dibawa berombongan masuk ke dalam syurga, sampai di pintu syurga sudah sedia terbuka. Allah. Dan yang berbaris di depan syurga pula mengalu-alukan kedatangan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, kesejahteraan ke atas kamu. Tibtum maksudnya asal perkataan taba, yatibu tayyib. Maksudnya kalian telah melakukan yang terbaik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah sekarang. Ayuh, masuk sekarang. So, Masya Allah. Jadi pintu-pintu syurga ini, saudara Izzuddin, memang terbuka luas. Bukan orang yang ada di dalam, tetapi bila kita datang ke syurga. Itu yang pertama. Dan peringkat-peringkat syurga ini adalah bergantung kepada amalan masing-masing. Seperti mana saya sebut, Jannatul Firdaus, Jannatul Aden, Jannatul Khulud, dan juga syurga-syurga yang lain. Sehingga ada ulama mengkategorikan Nabi Muhammad SAW akan diberikan maqaman mahmudah, satu tempat yang lebih tinggi daripada Jannatul Firdaus. Jadi apa saja jenis syurga yang kita dapat, kita terima sajalah dengan tanda syukur kerana Tuhan masih lagi melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan saudara Izzuddin dan juga semua penonton Tanyalah Ustaz direzekikan melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita nak teruskan dengan soalan seterusnya insya-Allah. Kita ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Tukinon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik pagi ini. Sebab keadaannya alhamdulillah. Dr. Datuk dan Daim Ustaz. Baik, silakan Tuan. Ustaz dan Datuk, pagi ini saya nak tanya bincang berkenaan takwa. Orang yang bertakwa dalam syurga senang lenang, berdendang sayang, berbuai-buaian. Kalau nak minta sesuatu, tepuk aja kata Datuk, dapat. Nak minta buah pun tepuk aja kata bagi. Jadi saya nak minta penjelasan lah daripada Datuk. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu macam mana? Adakah dia mesti rajin solat ke ataupun macam mana yang menyebabkan dia dapat kenangan di dunia di akhirat nanti. Itu saja soalannya Datuk ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ciri-ciri orang bertakwa Ustaz kita nak cari Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Tokinon atas soalan yang sangat baik. Ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri ahli takwa ni ciri-ciri ahli syurga lah. Jadi ciri-ciri ahli takwa, orang yang bertakwa seperti yang sebut, dia takut kepada Allah dan juga dia jaga perintah-perintah Allah. Solat dia tak tinggal, zakat tak tinggal, haji kalau mampu dia akan pergi. Dan kalau ada duit, ada rezeki yang lebih, dia rasakan orang lain boleh tumpang rezeki dia. Dia bersedekah, berinfak, jaga anak yatim, jaga pula ibu ayah yang sudah tua, hormat orang tua dan tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh membawa kemurkaan Allah di dalam menjaga kebajikan ibu bapa. Dan begitu juga menjaga hak isteri dan juga anak-anak. Begitu juga bila seseorang itu diberikan amanah, dia jaga amanah itu dengan baik. Kalau dia diberi satu jawatan, dia pegang jawatan itu dengan baik. Dia tidak akan pecah amanah, dia tidak akan mudah melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan sama ada diri dia maupun apa-apa jawatan yang disandang atau diberikan ke atasnya. Jadi semua ini di antara ciri-ciri. Boleh saja kalau saya ni nak masuk syurga, pintu syurga ni ada banyak. Pintu syurga ada banyak seperti mana disebutkan dalam banyak riwayat. Di antaranya Qadi Iyad berkata, dalam Imam Muslim menyebut dalam hadis, dalam beberapa hadis, ada pintu syurga ini, ada 4 pintu syurga utama. Pertama sekali iaitu pintu taubat. Orang yang kuat bertaubat ni, dia menyesal, dia sentiasa bertaubat. Pintu taubat. Pintu orang yang menahan marah. Kita ada pintu orang yang redha terhadap ketentuan-ketentuan Allah, dan pintu kanan yang akan dilalui oleh para mereka yang tidak dihisab, bighairi hisab. Sebab ada 4 pintu. Manakala untuk Saidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti mana dalam beberapa riwayat sebut bahawa Saidina Abu Bakar As-Siddiq dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia mahu. Dalam hadis ada disebutkan bahawa ma minkum min ahadin yatawadda fayablagha aw yasbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maksudnya pintu syurga ni banyak. Tidaklah seseorang di antara kalian berwudu, kemudian disempurnakan wudu, kemudian sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang 8. Maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia mahu. Abu Bakar As-Siddiq masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu mengenai kelebihan syurga, kelebihan solat, kelebihan sedekah. Ini pintu-pintu syurga. Pintu jihad, pintu sedekah, pintu haji, pintu birrul walidain, pintu puasa, babur rayyan. Sebut ni. Jadi Abu Bakar Siddiq tanya, aku masuk pintu yang mana wahai Rasulullah? Engkau layak masuk semua pintu wahai Abu Bakar. Allah. Kalau kita ni memang seorang yang rajin berpuasa, rajin jaga kebajikan, banyak pintu-pintu yang akan tersedia buka untuk kita jadi ahli syurga. Itulah di antara ciri-ciri takwa. Tuan Haji Tokinon, mudah-mudahan saya dan Tuan Haji Tokinon sentiasa dapat menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah banyak platform yang boleh kita terokai insya-Allah. Seterusnya soalan Facebook daripada Rahima Saud. Merujuk kepada ayat yang ke-50, tempat bagi Rasulullah SAW yang mulia adalah syurga yang paling tinggi. Bagaimana kedudukan orang yang beriman yang dijanjikan duduk bersama dengan Rasulullah SAW kelak? Macam mana tu Ustaz? Ya, terima kasih kepada Puan Rahimah Saud. Betul, Rasulullah SAW akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Seperti mana kita sebut dalam doa kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad wa ba'athallahumma maqaman mahmuda. Kita minta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di tempat yang paling terpuji. Dalam Al-Quran pun ada disebut maqaman mahmudah di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan tempat yang paling tinggi dan paling terpuji. Kalau kita ingin masuk dan juga menatap wajah Rasulullah SAW untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pesan, mintalah Jannatul Firdaus. Minta Jannatul Firdaus dan ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan baginda sebut, sesiapa yang ikut jejak aku kana ma'iya fil jannah, nanti dia akan bersama-sama aku dalam syurga. Selepas Rasulullah wafat, ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah makan, macam Rasulullah minum, macam Rasulullah beribadat. Bagaimana Rasulullah beribadat itu
dengan pelbagai aspek perlu lihat. Ya, saya rasa kalau kita boleh baca Syama'il Muhammadiyah pun akan dapat memberi banyak manfaat untuk kita meneroka lagi apakah ruang-ruang yang perlu kita penuhi dalam kehidupan kita dalam mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita ada kemungkinan akan dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, sebab kana ma'iya fil jannah, akan bersama aku dalam syurga. Kita kena tengok macam mana saya boleh dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Antara nikmat kedambaan ramai adalah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita iaitu Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Da'i. Alhamdulillah. Apa khabar Da'i? Khair, alhamdulillah, insya-Allah. Silakan. Terima kasih. Sebelum tu Kak Yat ingin ucapkan terima kasih kepada penerbit dan juga rancangan Tanyalah Ustaz, sebab selalu bagi kesempatan untuk kami pemanggil buat panggilan, dan bukan senang nak tembus talian Ustaz. Betul. Jadi di kesempatan ni Kak Yat nak tanya pendapat Ustaz tentang ahli-ahli kitab dulu Ustaz. Adakah kita nak beramal dan bertakwa ni perlukan ilmu? Adakah ahli-ahli kitab dulu dia menolak sebab dia tak dapat ilmu, dia tak faham ilmu tu Ustaz? Dan lagi satu Kak Yan nak tanya tentang takwa ni Ustaz. Adakah ilham yang datang dari Allah tu kalau kita tak beramal dengan sepenuhnya, macam mana Ustaz? Hello? Ya, dengar Kak Yan. Dan satu Ustaz, kadang kita dengar ayat yang mengatakan kalau kita tak dapat beramal semua, jangan tinggal semua. Jadi Kak Yan bimbang Ustaz. Bila Kak Yan selalu bertanya, tadi kita takut jawapan yang kita dapat dari Ustaz tu kita tak dapat nak amalkan semua. Adakah amal itu bergantung kepada kemampuan kita Ustaz? Jadi itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan yang pertama merujuk kepada ahlul kitab dan yang kedua kemampuan kita dalam nak beramal Ustaz. Silakan. Soalannya, adakah ahli kitab dulu ahli kitab mereka tak faham sehingga mereka meninggalkan apa yang diseru oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu dan juga meninggalkan Nabi Muhammad dan ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bila kata ahli kitab ni, mereka ni pendeta lah. Pendeta. Kak Yat suka tanya beberapa soalan. Saya tengok perhati Kak Yat ni suka tanya soalan-soalan yang ada related dengan ulum Al-Quran. Sebelum ni Kak Yat ada tanya mengenai Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat. Dan kali ni Kak Yat tanya macam mana ahli kitab ni. Memang ahli kitab ni Allah Subhanahu wa taala sebut mereka adalah yang telah yuharrifun al-kalima amma wadhi'i. Kerja mereka menukar ganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga menghilangkan ruh ajaran Islam itu sendiri. Dan nabi-nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sudut usulnya tidak ada yang perbezaan. Maksudnya sumber itu adalah sama, sebab itu dinamakan sebagai kutubus samawiyah. Sama ada Taurat, Injil, Zabur, Asfarul Anbiya dan juga Al-Quran dinamakan sebagai kutub as-samawiyah. Sumbernya sama. Tapi disebabkan pendeta-pendeta ini ada kepentingan-kepentingan tertentu dan juga berlaku pertembungan dalam ajaran yang mereka bawa, sama ada dari sudut memahami teks yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum dari kalangan Bani Israel, ataupun juga kepentingan-kepentingan yang ada di kalangan ahli kitab. Kan dalam surah Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi Allah gambarkan bagaimana ahli kitab ini yang jauhkan daripada ajaran yang dibawa oleh Allah, yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itulah ahli kitab sehingga mereka terpesong daripada ajaran. Kalau kita baca surah Al-Fatihah tu kan di hujung ayat tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ghairil maghdub, yang al-maghdub itu adalah Yahudi, Bani Israel. Dhalin adalah Nasara. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah kalau kita perhatikan memang 80% yang dimention, bukan 80%, maksud jumlah yang besar dimension adalah yang disebutkan adalah mengenai ahli kitab. Apa sikap ahli kitab kepada nabi-nabi terdahulu? Penting sebab surah Al-Baqarah ni turun di Madinah. Kalau Yahudi di Mekah memang sangat-sangat rare, sangat-sangat sedikit, tapi di Madinah memang ada Yahudi. Jadi turun surah Al-Baqarah ini dan memberitahu siapa Yahudi sebenarnya. Apa sikap mereka kepada nabi-nabi dan rasul. Itu yang disajikan sehingga dizahirkan sifat ahli kitab. Memang mereka ini sudah terpesong daripada ajaran. Dan ada juga, jangan dinafikan, ada di antara ahli kitab yang masuk Islam. Abdullah bin Salam,
Wahab bin Munabbih. Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar dari kalangan ahli kitab yang masuk Islam. Terima Islam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pula membacakan ayat-ayat Al-Quran, menghafal Al-Quran. Daripada situlah mula masuknya riwayat-riwayat Israiliyat. Sebab mereka dah hafal Taurat, mereka dah hafal Injil. Bila mereka hafal Quran pula, dalam Injil ada sebutlah, dalam Taurat ada sebutlah. Di situlah masuknya cerita-cerita daripada riwayat-riwayat yang lain. Kemudian kemampuan kita, ittaqullaha mastata'tum. Ayat Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan kita benda yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita, memberatkan kita satu perkara yang kita tidak mampu. Namun demikian saya setuju dengan ayat bahawa ma la yu'khadhu kullu la yutraku jullu. Apa yang tak boleh kita ambil keseluruhannya, jangan pula kita tinggalkan keseluruhannya. Tapi yang rukun ini kita jagalah. Solat 5 waktu itu jaga betul-betul. Jangan pula solat duha jaga, solat subuh tak jaga. Tertukar. Ya, dia ada orang duha dia jaga pukul 9, rupanya subuh dia 8.30. Terbalik. Jadi tak betul lah. Jadi yang rukun ini jaga betul-betul. Ada kan seorang lelaki Yahudi, seorang lelaki Badui datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Muhammad, apakah amalan paling baik yang perlu aku lakukan?" Dia ceritanya datang, Nabi duduk dengan para sahabat ramai-ramai. Datang seorang lelaki dari kalangan Badui. Dia kata, dia masuk, dia tanya, "Ayyukum Muhammad?" Dia masuk majlis Nabi, dia kata, "Siapa Muhammad di antara kalian?" Sahabat-sahabat dah tarik pedang dah ni. "Oh, kau ni bahasa kurang sopan ya dengan Nabi, nak tarik pedang. Memang nak kena ni." Nabi kata, "Nanti dulu. Aku Muhammad." "Aku dengar engkau mengaku diri engkau Nabi "Ya, aku Nabi." "Bukan apa, aku nak masuk Islam." Dia punya mukadimah tu macam kasar, macam nak bergaduh. Rupanya nak masuk Islam. Kata, "Silakan mampir." Dia pun dekat dengan Nabi SAW, dia masuk Islam. Dia mengucap, "Kalau kau nak masuk Islam, perlu buat apa?" "Kau kena mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan mengakui aku sebagai Rasul." Dia pun mengucap. Dia dah masuk Islam lah. Lepas dia masuk Islam, dia tak balik. Ataupun dia tak tanya apa bantuan yang ada. Lepas dia masuk Islam, dia tanya, "Wahai Rasulullah, apa wajib ke atas aku sekarang?" Wow, hebatnya. Baru mengucap, lepas mengucap terus tanya, "Apa yang aku perlu buat sekarang ni Rasulullah?" Rasulullah kata, "Solat 5 waktu lah." Sampai solat sunat. Daripada solat, puasa bulan Ramadan. Sampai puasa bulan Ramadan, puasa sunat. Selain daripada itu, zakat. Selain daripada zakat, kalau engkau nak bersedekah. Selain daripada itu, apa lagi wajib? Pergi haji lah. Kalau selain daripada haji, kalau engkau nak pergi ziarah. Itu saja. Dia pun bangun, dia tepuk-tepuk punggung dia, sebab dia duduk kat bawah kan, ada pasir, tepuk-tepuk. Ini hadis sebut ni. Dia tepuk-tepuk punggung dia, dia kata, "Wallahi ya Muhammad lan azid wa lan anqus." Demi Tuhan wahai Muhammad, aku takkan tambah, aku takkan kurang. Maksudnya dia akan jadi yang rukun sajalah, sunat-sunat dia tak nak buat. Lalu dia berjalan pergi. Jalan pergi. Rasulullah sebut sadaqah. Maksudnya qad aflaha in sadaqah. Qad aflaha in sadaqah. Dia tu akan masuk syurga kalau benar dengan apa yang dia cakap. Perkara yang rukun. Yes. Masya Allah. Jadi Kak Yat, yang rukun tu kalau kita dapat jaga, syurga untuk kita Kak Yat. Mudah-mudahan kita terus kekal dengan yang rukun terlebih dahulu, utamakan yang wajib Ustaz ya. Ini adalah platform Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita buang segala yang runsing, insya-Allah. Kembali selepas ini. Keluarga Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kenapa saya sebut keluarga? Sering kali saya nak ingatkan kepada anda, bila sebut sahaja Tanyalah Ustaz, anda dekat di hati kami semua, insya-Allah. Baik, sekarang Tanyalah Ustaz, kami nak melabuhkan tirai. Kita nak pergi kepada 3 pengajaran ayat sebenarnya. Jadi kita mohon kepada Ustaz untuk rumuskan 3 pengajaran ayat surah Sad ayat 49, 50 dan 51. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Da'i Nizar, kepada para penonton yang saya kasih sekian. 3 pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang kita belajar hari ini. Pertama sekali, ayolah sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dengan memperkasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan banyakkan bersyukur kepada Allah, dengan sentiasa baca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dan juga buat persiapan untuk jumpa Allah. Itu dalam
memperkasa takwa. Yang keduanya, ayolah sama-sama kita berusaha untuk menjadi penghuni syurga. Untuk itu kita kena banyak beribadat dan juga banyak bersabar dan juga menjauhkan diri daripada perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, melihat kepada kenikmat-nikmat syurga itu adalah satu janji Tuhan yang pasti. Ayo sama-sama kita mempertingkatkan kerinduan kita kepada syurga dan melihat janji Tuhan itu sebagai satu yang lebih mustahak untuk diberi keutamaan daripada keperluan-keperluan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat beramal. Mudah-mudahan insya-Allah kita mohon Fadil Ustaz untuk tutup pengajian kita, ilmu kita iaitu tafsir dan juga taranum dengan bacaan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir kami pada pagi ini, kami menadah kedua tangan kami mohon restu daripada-Mu ya Allah. Kau berilah kami keampunan terhadap dosa-dosa kami ya Allah, jauhkan kami daripada dosa maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami yang suka membaca Al-Quran, mempelajari maknanya dan menghayati ajaran-ajarannya dan laksanakan dalam kehidupan kami ya Allah. Amin. Kami yakin bahawa Al-Quran sajalah yang dapat mengubah kehidupan kami dan juga dapat mengubah kehidupan masyarakat dan juga dunia keseluruhannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berterima kasih kerana bekalkan kami Al-Quran Al-Karim sebagai panduan hidup. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk membaca dan menghayati ayat-ayatnya dan jauhkan kami daripada sebarang malapetaka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Penonton jangan lupa untuk terus kekal setia. Esok pagi insya-Allah anda akan bersama dengan moderator kami Da'i Hakim dan juga panel undangan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail di dalam topik perbincangan akhlak urus nafsu. Penonton, kita tangguh pengajian kita tafsir dan juga taranum dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya atau tidak program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru hujung minggu tafsir dan taranum bergantung kepada anda. Tingkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Saya Da'i Nizar dan juga panel undangan kita Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.